الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang mana tidak ada perubahan dalam dia. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia tidak boleh berpisah daripadanya. Dia akan bersama dengan dia. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sama ada anak Adam, lelaki ataupun wanita, maut pasti akan datang padanya. Maut akan datang yang mana tak ada seorang pun terlepas daripadanya. Apa-apa sahaja kebendaan, keduniaan yang dia usahakan, dia akan tinggalkan di dunia, tidak akan bersama dengannya. Bahkan amal-amal yang dia buat, amal itu akan bersama dengannya, akan bersama dengannya, dan setelah dia maut, dia mati, akan ikut bersama dengannya. Bahkan benda-benda keduniaan akan ditinggalkan di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang berlaku pada manusia bergantung pada amal dia. Dan mengikut amalan dia, Allah Taala buat keputusan atas dia. Amal baik, keputusan yang baik; amal buruk, keputusan yang buruk datang padanya. Sebab tu setiap zaman Allah Subhanahu wa taala hantar anbiya alaihi salam dan bawa amal-amal yang baik, amal-amal, dan usahakan amal-amal dalam kehidupan manusia. Setiap zaman nabi-nabi datang silih berganti sehinggalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bawa amal yang sama. Maksud kedatangan anbiya alaihi salam adalah untuk keluarkan yakin-yakin yang salah dalam hati manusia, keluarkan kesan-kesan ghairullah, bersihkan hati, sucikan hati, supaya hati-hati manusia umat ni bersih. Dengan bersihnya hati dia, datang cahaya Allah, cahaya nur iman dalam hati dia, supaya hati dia ada kekuatan, supaya hati dia bersih dari ghairullah, dan yakin yang betul dalam hati dia. Dengan yakin yang betul datang kekuatan untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila hati manusia dapat sempurnakan perintah Allah, maka kejayaan bagi manusia. Sebab itu semua anbiya alaihi salam, dakwah mereka adalah sama, iaitu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Jadi kalimah la ilaha illallah kalimah kejayaan. Kalimah ni juga dipanggil kalimah thayyibah, kalimah yang suci. Jadi dia akan mensucikan orang-orang yang mengucap kalimah dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia, dan banyak mana dosa dia akan diganti dengan pahala. Jadi kalimah ni akan bawa yakin yang betul. Kalimah ni, tuntutan kalimah lah yakin yang betul. Semua anbiya alaihi salam datang bawa usaha macam mana nak betulkan yakin manusia supaya hati dia bersih, supaya dapat menerima perintah Allah. Dengan perintah Allah dia akan dapat kejayaan. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi-nabi yang datang Allah Subhanahu wa taala sertakan kalimah la ilaha illallah.
Dan kalimah ni tidak sempurna. Setiap Nabi bawa kalimah, kalimah tidak akan sempurna selagi nama Anbiya AS itu tidak disertakan dengan kalimah. Nuh AS datang bawa kalimah La ilaha illallah. Kalimah ni tak akan sempurna selagi tak disambung zaman tu dengan Nuhun Nabiullah. Begitu juga Ibrahim AS bawa kalimah La ilaha illallah Ibrahimu Khalilullah. Tidak akan sempurna kalimah tanpa nama Nabi Ibrahim AS. Itu juga datang Nabi Musa AS bawa kalimah La ilaha illallah Musa Khalilullah. Itu juga datang Nabi Isa AS bawa kalimah La ilaha illallah Isa Ruhullah. Di setiap zaman Anbiya AS datang bawa kalimah dan kalimah itu akan sempurna apabila disebut nama Nabi itu setelah La ilaha illallah. Itu juga datang Nabi sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah disertakan nama Anbiya AS ni kerana tidak sempurna kalimah itu? Tidak sempurna ta'rif pujian Allah SWT sebab itu disertakan kalimah? Bukan, itu maksud dia. La ilaha illallah ada satu makna dari segi lafaznya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan satu mafhum dia, Allah lah maha kuasa, selain daripada Allah SWT semua makhluk tidak ada kuasa. Allah SWT yang buat segala-galanya. Allah SWT mentadbir alam ni. Allah menciptakan, Allah SWT yang letak manfaat mudarat. Ini semua mafhum kalimah. Dan mafhum kalimah ni tidak akan tercapai selagi Muhammadur Rasulullah tidak datang dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah SWT sertakan nama Anbiya AS dengan kalimah supaya kita sabitkan penyaksian kita itu dengan kehidupan Anbiya AS. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa satu kehidupan, selagi kehidupan Nabi SAW tidak datang tuan yang mulia, ini kita, beliau kata ini kita ucap kalimah, kita telah beri penyaksian terhadap bahawa Allah Rabb kita, tapi kita tidak taat kepada Allah, kita tidak bawa ketaatan kita pada perintah Allah SWT. Kita telah tinggalkan perintah Allah dan kehidupan kita. Hari ini kita tidak rasa pun kita buat haram, kita rasa bahawa kita sedang buat maksiat. Kadang-kadang dalam masjid juga kita tinggalkan perintah Allah, kita langgar perintah Allah, kita tak gambar dan sebagainya dalam masjid. Jadi kenapa untuk Allah SWT? Kerana kehidupan Nabi belum datang dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucap la ilaha illallah pasti dia akan masuk dalam syurga. Jadi sahabat tanya, tapi orang-orang yang membuat perkara haram, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucap la ilaha dengan ikhlas dia pasti akan masuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ikhlas kalimah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ditinggalkan benda-benda yang haram. Kalimah tadi menghalang dia antaharimahu an maharimillah. Kalimah tadi menghalang dia daripada perkara-perkara yang haram. Hari ini manusia tuan yang mulia, dia buat benda haram, banyak perkara haram yang dia telah libatkan dengan diri dia, tapi dia tidak pun rasa benda itu haram. Dia tak rasa benda itu adalah larangan Allah SWT. Kenapa? Kerana dia tidak tinggal Muhammadur Rasulullah. Dia tidak buat kehidupan Nabi. Dia tidak tinggal cari hidup Nabi. Dia tidak bawa Muhammad Rasulullah kehidupan dia. Sebab itu tuan yang mulia, hari ini sehingga sampai tahap manusia tidak rasa bahawa dia buat perkara haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu ummatin yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umat aku akan masuk syurga melainkan orang yang ingkar. Qila man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang ingkar itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat aku, dia menerima kehidupan aku, dia bawa Muhammad Rasulullah dan kehidupan dia, dia mentaati aku. Dan mereka yang tinggalkan sunnah aku, yang tinggalkan kehidupan yang saya bawa, dia telah ingkar akan aku.
Jadi hari ini manusia yang tuan yang mulia, kenapa dia tinggalkan kehidupan Nabi? Sedangkan dalam kehidupan itu Allah terletak kejayaan, kemuliaan, kebanggaan, segala keperluan manusia Allah letak dalam kehidupan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa manusia boleh tinggal? Kerana dia telah tinggalkan mujahadah, susah payah. Dia telah ambil kesenangan, dia telah ambil kesenangan kehidupan, dia telah ambil kemewahan, menyebabkan tidak ada mujahadah dalam kehidupan dia, menyebabkan ditinggal kehidupan Nabi. Kehidupan yang dibawa oleh Nabi SAW telah jadi susah, sulit untuk dia. Betul Mona Ilyas rahmatullahi alaih kata, ambillah mujahadah ni, usahakan mujahadah. Kita ikhtiar kita, walaupun ada kesenangan, usahakan mujahadah susah payah tu. Kerana mujahadah ikhtiari ni dia akan membawa kekuatan untuk dia sempurnakan perintah Allah. Ini kesenangan telah datang dalam kehidupan manusia, manusia tinggal mujahadah daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia tidak dapat sempurnakan perintah Allah, dia tidak dapat betulkan yakin dia tidak dapat penuhkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Muhammad Rasulullah telah keluar daripada kehidupan dia. Tuan-tuan dan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat radhiyallahu anhu masuk Islam dengan ucap kalimah la ilaha illallah. Kita juga masuk Islam dengan ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi beza kita dengan sahabat langit dan bumi. Sahabat tuan yang mulia, mereka dapat kalimah dengan mujahadah, susah payah, ada pengorbanan di belakang kalimah tadi. Sahabat sanggup korbankan apa sahaja, nyawa mereka untuk agama, diri, masa, harta, semua mereka sanggup korbankan untuk agama, kerana mereka dapat dengan pengorbanan. Di sebalik kalimah itu ada pengorbanan, ada mujahadah, ada susah payah. Hari ini tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Taala, kita dapat kalimah tanpa pengorbanan. Tidak ada apa-apa pengorbanan di sebalik kita ucap kalimah. Sebab tu hari ini kita, kalau boleh sejauh mungkin, kita cuba selamatkan diri kita daripada kita gunakan diri kita, masa, harta untuk agama. Kita cuba selamatkan, kita cuba jauhkan diri kita daripada mujahadah di jalan Allah Subhanahu Taala, daripada sunnah Nabi SAW, berperintah Allah. Kenapa? Kerana kita dapat agama dengan mudah, dengan tanpa ada pengorbanan. Sahabat radhiyallahu anhum tuan yang mulia, mereka telah dapat kalimah yang susah payah, mujahadah dengan pengorbanan. Sebab tu untuk Allah Subhanahu Taala, sahabat bangun, bangkit. Satu lagi tuan yang mulia, sahabat dapat dengan pengorbanan, dan sahabat dapat kalimah tuan yang mulia, dapat je kalimah, mereka telah bangun, mereka telah bawa kalimah ini dalam dakwah, mereka sebarkan, mereka bawa macam mana sedaya upaya kalimah ini sampai ke kehidupan manusia. Sahabat anggap dosa, mereka anggap tinggalkan dakwah kalimah ni, mereka anggap satu dosa untuk mereka, satu maksiat bila mereka tinggalkan dakwah kalimah. Hanya ucap kalimah, duduk diam, ini satu dosa bagi mereka. Lepas tu kita tengok dalam peperangan Tabuk, peperangan Tabuk. 3 sahabat yang tak dapat pergi Tabuk. Mereka ada antara mereka yang mana telah ikat tangan mereka kat tiang-tiang masjid, bahawa biar Nabi SAW datang, Nabi yang buka sendiri, Nabi yang buat keputusan atas saya. Sehingga kita dengar kisah dia, sehingga 50 hari, 40 hari mereka telah dipulaukan, dan akhirnya Allah telah elan keampunan untuk mereka. Jadi mereka menganggap satu dosa apabila mereka tinggalkan dakwah kalimah. Sebab mereka bangun dengan mujahadah, susah payah. Sebab tu keagungan kalimah dalam hati mereka, keagungan kalimah ini telah menyebabkan mereka buat pengorbanan yang besar-besar untuk agama. Sebaliknya hari ini kita dapat dengan mudah tanpa pengorbanan apa-apa. Sebab tu saya selalu beritahu dekat pelajar-pelajar madrasah. Sebab apa di tempat kami ada madrasah yang mana kebanyakan semua madrasah tak ada bayar, free. Dan ada madrasah pula dapat lagi duit bagi untuk pelajar. Bila benda free, tak ada mujahadah, maka dia tidak akan nilai. Dan kamu kena buat pengorbanan mujahadah supaya datang nilai kalimah ni, nilai agama, nilai ilmu ni. Kalau datang kamu kena mujahadah susah payah. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar nilai, tidak akan ada kualiti dalam diri kamu.
Datangnya kualiti dan diri seorang atas mujahadah susah payah. Sebab tu beliau kata, hari ni kita dah jadi macam ayam bandar. Ayam bandar ni, ayam kat bandar ni kan yang buat proses dalam 45 hari ni. Ayam apa panggil? Ayam daging ni dengan ayam kampung. Ayam kampung ni dia cari makan sendiri. Dia keluar panas, sejuk, taufan, relax je, tak beri kesan apa-apa pada dia. Tapi ayam daging ni dia tak panas sangat mati, sejuk sangat pun mati, taufan mati. Sebab apa? Sebab dia tak ada mujahadah apa-apa, tak ada pengorbanan, duduk situ kan. Bila datang musim sejuk, beribu-ribu ekor ayam mati. Kalau tak hidupkan api, tak disediakan kepanasan untuk mereka, ribu-ribu ayam mati. Datang musim panas, tak sediakan nak kipas angin sebagainya, ribu-ribu ayam mati. Datang tufan, ribu-ribu ayam daging mati. Kenapa? Kerana mereka ni tak ada pengorbanan apa-apa, tak ada mujahadah, duduk situ, makan pun duduk situ, depan dia dah makanan, tak ada jalan, tak ada gerak apa-apa. Hari ni kita, orang kata kita jadi macam daging, ayam daging kan? Kalimah kita macam ayam daging je kan? Tak memberi kesan pada kehidupan kita, tak memberi kekuatan untuk kita, pengorbanan untuk agama Allah. Sebaliknya ayam kampung ni kan, dia sendiri keluar cari makan, jalan atas bukit, turun bukit kan, kekuatan dia luar biasa, rasa dia pun lain. Rasa yang kampung pun tak sama dengan yang daging kan. Datang hujan, datang panas, sejuk, datang tufan, tak beri kesan apa-apa pada dia. Kenapa? Kerana ada pengorbanan. Dia pengorbanan, dia mujahadah, pembesaran dia berlambat. Tuan-tuan bagi Allah SWT, kita hari ini tidak ada pengorbanan dalam diri kita kan. Sebab tu tidak ada keteguhan dalam diri kita kan. Kita takut nak belanjakan harta di jalan Allah, kita takut nak belanjakan diri kita di jalan Allah, kita takut kita nak keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hari ini tuan yang mulia, kita ucap kalimah Nabi SAW sabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Orang ucap kalimah la ilaha dengan ikhlas, dia akan masuk syurga. Sahabat tanya, apakah itu ikhlas? Nabi SAW sabda, ikhlas kalimah ialah dia akan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan yang mulia, di mata pun ada larangan Allah. Ada perkara yang dilarang. Telinga ada larangan Allah kan. Percakapan kita, mulut kita ada larangan Allah kan. Pemikiran kita ada benda yang Allah larang. Hari ini tuan yang mulia, kerana tidak ada usaha, larangan Allah ni jadi kebanggaan kita. Hari ini umat telah jadikan satu kebanggaan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Satu orang sahabat radhiyallahu anhum, dia keluar dari rumah dia pun jalan nak pergi ke jalan besar, nak tembus jalan besar. Daripada rumah dia ada satu je lorong yang kecil dan kiri kanan bangunan. Jadi sahabat ni pun keluar, dia pun jalan sampai dia nak sampai ke jalan besar tu, tiba-tiba seorang wanita lah masuk jalan lorong tu. Kerana dia tak nampak, sebab semua ada bangunan, dia tak nampak bahawa ada wanita datang daripada kiri dia nak masuk lorong tu. Dia bila dah sampai dekat betul-betul, baru dia nampak wanita tadi. Tengok je wanita tu, dia tundukkan pandangan. Dia teringat firman Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan perintahkanlah orang mukmin supaya tundukkan pandangan dia. Maka sahabat terus tundukkan pandangan dia, jatuhkan tabir mata dia. Maka bila dia jatuhkan tabir mata dia, dia tunduk, Allah Subhanahu Wa Taala begitu gembira, suka dengan dia. Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala begitu kepada baginda, sungguh aku telah redha dengan hamba aku itu, dan aku telah wajibkan syurga untuk dia. Jadi bila Nabi SAW antum nanti mana sahabat ni, jadi sahabat ni setelah peristiwa itu dia pun pergi masjid. Sampai je masjid, dia tengok Nabi, tengok dia, renung kat dia. Sahabat bila tengok perubahan pada wajah Nabi, sahabat akan gelisah. Dia kata, apalah jadi dengan aku ni, dan apa salah aku, apa dosa aku yang dah buat hari ni, kenapa Nabi SAW tengok saya dengan satu pandangan, renungan. Maka dia pun risau, fikir apa dosa saya ni. Dia fikirlah, dia teringat mungkin peristiwa saya dengan wanita tu, mungkin saya terlambat tundukkan kepala saya, mungkin ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan saya. Sebab tu Nabi SAW pandang dengan saya pandangan,
Terus sahabat tu begitu, ya Rasulullah, saya keluar dari rumah saya jalan dan saya tak tahu pun wanita tu datang. Sebab ada bangunan saya tak nampak pun. Bila saya tengok, saya terus tundukkan pandangan saya tak angkat pandangan kedua untuk lihat wanita tadi. Nabi SAW senyum je. Nabi kata, sesungguhnya perbuatan kamu tadi, bahkan Allah SWT suka, Allah gembira, Allah SWT iklan keampunan untuk kamu, Allah telah wajibkan syurga untuk kamu. Dituntut oleh Allah SWT. Kalimah ni tuan yang mulia, kalimah ni bila datang tuan yang mulia, yakin kalimah betul-betul akan datang bila kita tinggal perintah Allah. Hari ni kita campak aduk, hari ni kita renung dalam diri kita. Mana kata ikhlas kalimah ni akan datang bila kita punca pencarian kita halal. Duit kita, harta kita adalah halal, jalan halal. Kita makan duit yang halal. Pertama, untuk dapat ikhlas. Kalau pencarian kita, duit kita tak halal, tak akan datang ikhlas. Haram, duit pencarian kita haram, kita makan duit haram, tak akan datang ikhlas dalam kalimah kita. Yang kedua, kita jaga hijab rumah kita. Mana kita hijab, wanita kita jaga hijab pun dah, Allah akan beri ikhlas kalimah. Jadi tentu Allah SWT dengan perpantaran kerja dakwah ni, kerja dakwah tabligh jemaah bergerak soal alam ni, maksud dia nak bangkitkan umat supaya umat ni datang betul-betul bangkit, bawa yakin kalimah yang betul, yakin yang betul datang dalam, iaitu tinggalkan semua benda-benda yang haram, semua benda larangan Allah. Sahabat Antonia mulia, hari ini umat tinggal kehidupan Nabi, perintah Allah tinggal, kehidupan Nabi, sunnah Nabi tinggal. Dan ibadat kita pun tak ada sunnah Nabi. Dalam pakaian kita pun tak ada sunnah Nabi. Muasyarah kita pun tak ada, muamalah kita pun tak ada sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum tuan yang mulia tak sanggup tinggal satu sunnah. Sahabat kata, adakah kami nak tinggalkan sunnah Nabi kerana orang-orang yang bodoh ni? Sahabat kata, nak makanan mereka yang jatuh tumpah daripada pinggan mereka ambil depan pembesar-pembesar dia, raja-raja orang kafir, mereka tak pun gementar, tak pun rasa malu. Bila orang tegur kata, kenapa kamu ambil makanan, dia kata, adakah kami nak tinggal sunnah Nabi kami kerana orang-orang yang bodoh ni? Jadi tuntut oleh Allah SWT, sahabat bangga. Sunnah penuh dalam kehidupan mereka. Kenapa? Kerana mereka dapat kalimat dan pengorbanan. Mereka tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini dengan perantaran usaha dakwah ni tuan yang mulia, kita nak bangunkan umat, bangunkan umat supaya datang pada kalimah yang betul, yakin yang betul, supaya umat ni bangun sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya umat ni datang pada kalimah, pada yakin yang betul. Tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita belajar kalimah ni seperti mana sahabat telah belajar, sahabat telah hasilkan kalimah ni, maka tuan-tuan dan Allah SWT, kalimah ni akan beri kekuatan dalaman kita, akan memelihara kita daripada semua musibah, bencana, fitnah luaran. Kita tak perlu bantuan lain untuk kita nak selamatkan, pelihara diri kita, jauhkan diri kita daripada semua bencana ni. Seperti mana ayam daging tadi beliau kata, ayam daging ni oleh kerana dalaman dia tak ada kekuatan, terpaksalah kita kena bawa asbab-asbab luaran untuk jaga pelihara hayat dia, kehidupan dia. Dalam tak ada kekuatan, antibody dia tak kuat, terpaksa musim sejuk kena hidupkan api, bara api atau heater kena pasang untuk beri kepanasan untuk dia, kalau tidak mati. Musim panas kena buka kipas ataupun aircon kita kena pakai untuk nak jaga dia. Benda luaran, semua benda asbab-asbab luar kena bawa untuk nak pelihara, jaga dia. Sebab apa? Dia tidak ada kekuatan dalaman dia sendiri untuk pelihara dia, untuk jaga kehidupan dia. Kalau kita tengok ayam kampung, dia kekuatan dalaman, stamina, antibody dia kuat. Musim sejuk, panas, dia tak perlu apa-apa luaran, bantuan luaran. Antibody dia boleh jaga dia daripada panas, sejuk, boleh jaga kehidupan dia, kekuatan dalaman dia. Dituntut oleh Allah SWT. Kalau kita belajar kalimah, macam mana sahabat belajar, macam mana Nabi telah usahakan sahabat untuk belajar iman, untuk belajar kalimah ni. Kita bawa kehidupan Nabi dan kehidupan kita, kita bawa syariat Nabi, maka tuan yang mulia itu akan jadi penjagaan untuk kita.
Kita tak perlu benda lain lagi dah untuk pelihara kita, untuk jaga kita, untuk hifazah kita. Tak perlulah benda luaran. Jadi tentu lagi Allah Subhanahu Taala kan, lepas tu kita tengok sahabat sempurna agama dan kehidupan mereka. Hari ini kita kena bangun kan, kita kena fikir sama-sama, kita kena fikir risau macam mana kita, adakah agama dan sempurna kehidupan kita, ahli keluarga kita. Hari ini kita datang masjid kan, kita datang masjid, kita rasa kita dah datang masjid sembahyang, bila kita keluar kehidupan kita sama dengan kehidupan orang batil kan. Ahli keluarga kita, kita rasa kita datang masjid, kita dah amal agama, keluarga kita biarkan mereka supaya urus sendiri kehidupan mereka. Duit kita bagi, tapi kita bebaskan mereka. Kita tak ambil hal mereka, kita tak ambil apa mereka buat, pakaian mereka macam mana, jazbah mereka, kehidupan mereka, adakah mereka sempurnakan perintah Allah, kita tak ambil hal. Apa natijah dia tuan yang mulia? Semua dosa mereka akan tulis dalam buku amalan kita. Bapa kita yang jaga mereka, duit kita bagi, kita tak ambil ahwal pun, kita tak fikir tarbiyah mereka, kita tak fikir pun kesempurnaan agama untuk mereka. Apakah keperluan mereka? Kita hidupkan ta'lim di rumah kita, kita hidupkan suasana amal rumah kita untuk bantu amal ta'lim yang akan beri kekuatan dalaman, kerisauan dalaman untuk amalkan agama. Mereka akan ada kerisauan untuk macam mana saya boleh sempurnakan. Kita tak sediakan semua asbab tu di rumah kita, menjualkan mereka menjalani kehidupan mereka ikut suka hati mereka. Dan kita pun, kita rasa kita dah cukup agama. Apa akan jadi tuan yang mulia? Akhirat nanti Allah akan pegang kita. Bila satu kaum dia menyerupai, dia mengikuti satu, mewatak satu kaum lain, akhirat mereka akan bangun dengan mereka. Man tashabbah biqaumin yusyaruna ma'ahum. Banyak hadis riwayat ada yang fahuwa minhum dan sebagainya. Barang siapa mengikuti, menjejak satu kaum, akan dibangkitkan akhirat bersama dengan mereka. Sebab tu tuan yang mulia, ada orang-orang yang dunia mereka Islam, mereka kata kami orang Islam, tapi akhirat mereka tak dibenarkan bangun dengan orang Islam. Mereka akan dibangkit dengan Yahudi dan Nasara di akhirat nanti. Kenapa? Kehidupan mereka menyerupai kehidupan Yahudi dan Nasara. Mereka lebih suka, gemar dengan kehidupan mereka, pakaian mereka, makanan macam mereka. Dan kita tuan yang mulia juga tidak jaga ahli keluarga kita, kita juga tuan yang mulia akan sama-sama dengan mereka di akhirat. Lepas tu tuan-tuan mulia Allah SWT, kita kena fikir, kita kena risau perkara ni kita kena ambil kerisauan ni. Macam mana kita nak fikir, macam mana agama, perantaraan dakwah ni tuan yang mulia, kita nak bawa umat ni, nak bangkitkan umat ni, bawa agama yang sempurna kehidupan mereka, supaya mereka bangun dengan jazbah yang betul, agama sempurna kehidupan umat ni. Dan tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Taala dalam Quran Ta'ala firman, tuhsyaruna kama tamutun, kamu akan dihisap, kamu akan dibawa urusan dengan kamu di akhir macam mana kamu mati. Kalau mati kita tak menyerupai Nabi SAW, sahabat-sahabat, kita tak bawa kehidupan Nabi dan kehidupan kita, kita usahakan ahli keluarga kita bawa kehidupan Nabi, maka keadaan macam mana kita mati, macam itulah kita akan dibangkitkan di akhirat. Sebab tu tuan yang mulia, Nabi telah ajar sahabat kalimah, Nabi telah bentuk kalimah, mereka telah mujahadah, susah payah untuk dapatkan kalimah, yang mana menunjukkan kalimah tadi tuan yang mulia telah jadi penjaga, pemelihara mereka, telah bangkitkan mereka, telah beri kekuatan untuk mereka. Dan untuk itu tuan yang mulia, untuk itu kita kena bangkitkan umat ini untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurukum, Allah akan bantu. Sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Bila kita keluar dari jalan Allah tuan yang mulia, kita amalkan ilmu-ilmu yang Allah beri pada kita, Allah akan buka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik kata, kamu dapat mempelajari sedikit daripada ilmu, bahawa kamu alim, kamu jadi alim dah dalam ilmu tu, dan kamu kena sampaikan ilmu tu. Satu bab kita tahu, maka kita sebenarnya kita dah alim dalam bab tu, maka kita kena sampaikan. Bila kita amal, kita sampaikan, maka apa natijah dia? Allah Subhanahu Taala akan buka daripada ilmu Allah, Allah akan tambahkan ilmu lain daripada dia. Lepas tu ilmu kedua yang dapat, dia amal, dia sampaikan, Allah akan buka ilmu yang ketiga, ilmu yang keempat. Bila dia amal, dia sampaikan, Allah akan buka betul daripada ilmu laduni Allah Subhanahu Taala. Daripada ilmu Allah, Allah akan buka pada dia. Jadi tuan yang mulia, untuk buat kerja dakwah tak perlu kita kena sempurna belajar madrasah, kita kan sempurna ilmu baru kita buat dakwah, tidak.
Apa yang kita tahu tuan yang mulia, kita amalkan dan kita sampaikan, dan Allah akan tambahkan kita, Allah akan buka jalan untuk ilmu datang pada kita. Itu tu untuk Allah Subhanahu taala, nabi-nabi diutus oleh Allah. Setiap zaman tah perkara ni untuk sempurnakan syariat Nabi. Setiap Nabi datang bawa syariat. Bila umat datang pada syariat, satu pemeliharaan, satu penjagaan untuk mereka. Selagi umat ni dalam sunnah Nabi, makan, minum dia, tidur dia, pakaian dia, pergaulan dia, muasyarah ikut cara yang buat Nabi SAW, satu penjagaan, satu pemeliharaan untuk dia. Waktu Nabi-Nabi datang bawa umat, pertama sekali mereka betulkan yakin kalimah mereka, menjauhkan benda-benda haram, mereka bangkitkan atas sunnah-sunnah syariat daripada anbiya, supaya pemeliharaan untuk umat ni. Jadi untuk itu tuan-tuan oleh Allah Subhanahu taala, ni kerja Allah beri pada kita. Kita kena fikir untuk diri kita, dan kita fikir macam mana seluruh umat boleh bangun atas kerja ni. Tuan-tuan ingin tak supaya bantuan Allah bersama dengan kita? Seperti mana bantuan Allah bersama Nabi dan sahabat dalam perang Badar? Kita ingin tak bantuan macam tu? Tuan ingin tak bantuan Allah SWT yang datang kepada Nabi ketika Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah? Untuk itu ada syarat daripada Allah SWT. अगर हम इस शर्त को पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा. Bila kita sempurnakan syarat ni, maka Allah akan turunkan bantuan dia. Janji Allah tuan yang mulia bergantung pada syarat yang telah tetapkan. Sempurnakan syarat, tanggungjawab kita. Sempurnakan janji Allah, Allah akan sempurnakan janji dia. Maksud ayat in tansurullah, tuan yang mulia, saya kamu bantu Allah. Bantu apa? Bantu din Allah. In tansuru din Allah, kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Tanggungjawab kita, kita bantu agama Allah. Tanggungjawab Allah, Allah bantu kita. Macam mana kita nak bantu agama Allah? Bantu agama perantara jalan dakwah ni. Tuan-tuan Allah SWT, zaman Nabi kerja agama berkembang, semua orang ambil kerja agama, maksud hidup mereka. Menunjukkan zaman Nabi agama mula berkembang, bersebar, bertebar seluruh alam. Dan bila mana umat ni tinggal kerja dakwah, mulalah agama berhentinya tersebar, dan orang-orang yang beriman juga mula keluar daripada agama. Tuan-tuan Allah SWT, tanggungjawab kita perantaraan dakwah ni, kita bentuk iman kita, yakin kita, takwa kita, itu tanggungjawab kita. Bila kita sempurnakan tanggungjawab kita, Allah akan sempurnakan janji Allah SWT. Janji Allah, orang yang takwa ni Allah akan berrezeki dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ni Allah akan buka jalan dalam kesulitan mereka, di jalan yang mereka tak sangka-sangka, Allah akan bagi mereka rezeki. Apa itu takwa tuan yang mulia? Takwa kita nak jauhkan diri kepada larangan Allah dan sempurnakan perintah Allah. Ini adalah majmuah himpunan takwa. Dan takwa ni tuan yang mulia, kita menjauhkan diri daripada semua larangan Allah, dan kita sempurnakan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat Allah SWT janji takwa ni, Allah akan bersama dengan orang-orang takwa. Ini janji Allah. Dan Anbiya alaihissalam, tuan yang mulia Ibrahim alaihissalam, Allah bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Bila Allah bersama, maka tak ada siapa boleh mudarat. Semua bermusuh dengan Ibrahim alaihissalam, raja, rakyat, sehingga mak ayah dia juga bermusuh dengan dia. Tapi adakah mereka dapat beri mudarat pada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Kenapa? Allah bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Tuan yang mulia, maksud usul dakwah ni adalah kita nak ambil Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan melalui Allah SWT, untuk itu kita kena lapangkan diri, masa, harta, keluar dengan Allah. Keluar dengan Allah adalah tertib Anbiya alaihissalam. Di Nabawi, tertib Nabawi, Nabi SAW juga sediakan sahabat keluar dengan Allah. Anbiya alaihissalam juga tuan yang mulia, dengan harta diri masa mereka pergi jumpa manusia. Jadi tuan-tuan melalui Allah SWT, bila mana kita keluar dengan Allah, kita akan menyerupai Anbiya, musyabih dengan Anbiya alaihissalam. Bila kita ada persamaan dengan Anbiya alaihissalam usaha kita akan dibangkitkan bersama dengan Anbiya alaihissalam di akhirat nanti. InsyaAllah Tuan, Alhamdulillah, insyaAllah Tuan, bangun insyaAllah Tuan, Alhamdulillah, bagi nama insyaAllah 4 bulan 40 hari insyaAllah Tuan, bangun insyaAllah Tuan, bangun Tuan, isytiharkan nama kita Tuan, bangun, tunjukkan niat kita buat Tuan ni mula. Kiri kanan masjid, tengah-tengah ni bangun Tuan, jemaah tasyik ada keliling Tuan, bagi nama Tuan, bangun Tuan, kiri kanan.